kita cuba tengok soalan 3A. Peningkatan sebanyak 20% dalam harga barang Y telah menyebabkan permintaan barang X meningkat sebanyak 10% dan permintaan barang Z menurun sebanyak 30%. Faktor-faktor lain diantaikan tetap. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak harga barang Y. Okey, permintaan barang X. Okey, dan lagi satu permintaan barang Z. Jadi yang ini, okey, soalan dia sudah minta hitung keancalan permintaan silang sebab kita nampak sekarang barang itu kuantiti adalah X, kuantiti dia adalah Z. Harga itu adalah harga bagi barang Y. Okey, jadi sekarang hitung keancalan permintaan bagi barang X dan Y. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkannya soalan 3A1 Roman. Okey, cuba Miss nak tanya sekarang, yang ini dia akan jadi EXY ke ataupun EYX? EXY. EXY, okey, kita cuba tengok. Okey, kalau katakan EXY, okey, apakah rumus? Peratus Ya, peratus. Perubahan kuantiti diterima X bagi peratus perubahan harga Y. Okey, sekarang kita cuba tengok ya. Okey. Selepas anda tulis rumus ini, okay, untuk case kali ini, kita tak perlu sediakan rumus yang kedua. Sebab kalau rumus yang kedua, kan dia perubahan Q over perubahan P, kita sepatutnya ada P kosong, Q kosong yang itu kan. Tapi disebabkan sekarang soalan dia hanya bagi tahu peratusan sahaja. Okey, jadi kita guna rumus yang pertama je. Tengok harga Y, 20%, dia kata peningkatan. Lepas tu, barang X meningkat juga 10%. So, meningkat itu menunjukkan positif ke negatif? Aina? Positif. Positif. Okey, jadi sila bagi tahu saya pengiraan anda berapa kat sini? 10% Okey. bahagi dengan 20%. Okey, what is your answer? EXY sama dengan 0.5. Okey, good. Itulah jawapannya, 0.5. Okey. So, sekarang, dapatlah selesailah jawapan ini. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Hitung keancalan permintaan silang bagi Z dan Y. Jadi sekarang apakah rumus dia? Apa EZY EZY sama dengan peratus perubahan QDZ bahagi QDZ. peratus perubahan PY. Okey, peratus perubahan PY. Jadi sekarang kita tengok semula kali ini. Okey, sebab dia kata apa? Z kita turun 30%. Harga Y sama meningkat 20%. Jadi sila bagi tahu saya pengiraan anda. Negatif 30% bahagi dengan 20%. Okey. So, apakah jawapan anda? Iman? Negatif 1.5. Ya, negatif 1.5. Ingat, jawapan dekat sini tak ada peratusan punya, hanya biarkan macam itu sahaja. Okey, seterusnya kita sambung soalan 3 Roman. Apakah hubungan antara barang X dan Y? Dan apakah hubungan antara barang Z dan Y? Berikan alasan. Okey, sekarang kita cuba tengok 3 Roman. Okey, X dan Y. Ada dua jenis barang. Jadi ini adalah barang apa? Barang pengganti. Okey, kenapa anda kata demikian? Bagi tahu alasan anda. Kerana EXY bernilai positif. EXY dia? Bernilai positif. Yes, good. Pastikan anda bagi alasan macam ini. Okey, EXY bernilai positif. Kemudian kita cuba tengok hubungan antara Z dan Y. Okey, apakah hubungan bagi barang tersebut? Penggenap. Okey, barang penggenap. Kenapa anda kata demikian? Dia nilai dia negatif. Dia ialah siapa? Ni keancalan permintaan tu bernilai negatif. Keancalan permintaan apa? Keancalan permintaan antara Z dan Y. Keancalan permintaan apa ni? Keancalan permintaan kita ada 3. Ada harga, ada silang, ada pendapatan. Silang. Okey. Ataupun you bagi tahu keancalan permintaan silang ataupun EZY dia. EZY dia. EZY macam mana?
Negatif. Yes, negative value. Okay, so itulah jawapan untuk soalan A. Okay, so soalan A, bahagian ini kita settle. Sekarang kita akan sambung dengan bahagian B pula. Jika pendapatan meningkat 5%, okay, so sekarang dia kata pendapatan. Okay, permintaan roti berkurang 10%. So kalau bagi roti, dia kurang 10%. Dan daging kambing meningkat 10%. Okey, jadi sekarang soalan satu Roman. Dia tanya, hitung ganjaran permintaan pendapatan bagi roti dan daging kambing. Okey, kita ada dua jenis barangnya. Okey, so sekarang satu Roman. Katakan kita tengok ini soalan B ya. Kalau katakan sekarang kita buat untuk roti dulu. So, dia minta kita hitung apa? Ganjaran permintaan pendapatan. I apa? EY. Ya, EY ya, EY. pendapatan sama dengan Peratusan perubahan kuantiti X. kuantiti X. X itu barang X. Kuantiti diminta bagi barang apa? Kuantiti diminta. Bagi? Roti. Ya, anda boleh tulis roti dekat sini. Okey, sambung. Bahagi peratusan perubahan pendapatan Y. Yes. Okey, Faris, untuk soalan kali ini, perlukah kita sediakan rumus yang kedua? Tak perlu. Okey, kalau tak perlu, berdasarkan maklumat yang sedia ada dekat sini, bagi tahu saya pengiraan anda. Silakan. 10 10. 10 bahagi apa? 10 apa tengok sini? 10%. 10% 10% bahagi dengan 5%. Confirm ke? Confirm. Confirm. You tengok semula soalan dia. Pendapatan meningkat sebanyak 5%. Roti berkurang sebanyak 10%. Oh tu. Tu. Negatif. Apa yang negatif? Negatif 10. Ya. Roti. Ya, sini ada tanda negatif. Okey, bagi tahu saya apakah jawapan anda? Negatif 2%. Negatif 2. Peratus bagi peratus ada peratus lagi ke? Tak ada. Negatif 2 je. Ya, negatif 2. So ingat, EY sama dengan negatif 2 untuk roti daging kambing. Okey, berkaitan dengan daging kambing, apakah rumus yang kita akan gunakan? EY. EY sama dengan Peratus perubahan QD QD itu apa? kambing. Ya, tulis daging kambing ya. Okey, bahagi Peratus pendapatan Y. peratus apa? Perubahan Y. Okey, bagi tahu saya pengiraan anda. 10%. 10%. Negatif. Ada negatif. Negatif 10%. Okey, kita tengok ya. Daging kambing meningkat sebanyak 10%. Khairul. Tak ada negatif silap. Okey, kalau tak ada 10% saja, pendapatan? 5%. Okey, selesaikan. 2. Ya, ada peratus kat sini. Tak ada. Ya, tak ada. Okey, selepas kita hitung keanjalan pendapatan bagi kedua-dua jenis barang, okey, sekarang kita sambung soalan 2 Roman. Nyatakan kategori bagi barang roti dan daging kambing. Okey, berikan alasan. Jadi sekarang kita cuba tengok 2 Roman. Kita kena kategorikan roti itu barang apa. Daging kambing itu barang apa. Okey, kita mula dengan roti dulu. Okey, roti itu barang apa? Barang bawahan. Kenapa anda kata demikian? Kerana EY lebih kecil daripada kosong. Ya, EY kurang daripada kosong sebab dia bernilai negatif. Okey, bagaimana pula dengan daging kambing? Danish. Barang mewah Kenapa anda kata barang mewah? kerana EY melebihi 1. Yes, itulah jawapan dia sebab jawapan dia sama dengan 2. Okey, so itu berkaitan dengan soalan kuantitatif 3 yang kita akan bincang hari ini bagi soalan A dan B. Jadi sekarang Miss akan go through soalan-soalan, tengok siapa yang ada masalah. Madam, Tak ada? kuantiti kan? Yang peratus perubahan kuantiti kan? Ada yang Q, ada yang QD.
Macam mana? Okay. So untuk soalan yang atas ini, okay, yang Firhan tanya pasal yang ini kan? Betul? Okay, anda boleh tulis peratus perubahan QD. Kalau you tak tulis QD, anda boleh tulis peratus perubahan Q. Dua-dua pun boleh diterima. Kalau EY ke, EXY ke, ataupun ED, semua dia sebenarnya merujuk D punya. Boleh je, boleh mana-mana satu. Okay, thank you. Okay? Kalau tak ada apa pertanyaan ke, boleh live meeting. Okay, kita jumpa lagi pada Khamis nanti. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay. Thank you, Miss. Okay, see Thank you, you. Miss. Thank you. Okay, bye-bye.